Alam universiti selalunya secara umumnya mempunyai peringkat diploma, ijazah sarjana muda, degree, ijazah sarjana, master dan juga doktor falsafah PhD. Selalunya universiti ini adalah pentas untuk seseorang itu harungi bagi mendapatkan pekerjaan di dalam bidang yang diminati, di mana bidang tersebut adalah bidang yang menjurus kepada pekerjaan yang ingin dia ambil. Jadinya pengajian di universiti ini adalah akan lebih spesifik daripada peringkat ke peringkat yang lain. Sebagai contohnya, kalau kita duduk di sekolah rendah, kita akan belajar sains. Tetapi apabila kita naik ke sekolah menengah, kita akan dapati sains itu terbahagi kepada fizik, kimia, bio dan mungkin ada banyak lagi. Dan apabila kita melangkah lebih jauh lagi ke universiti, rupanya kita akan dapat tahu bahawasanya fizik itu mempunyai sebagai contohnya cabangnya adalah kejuruteraan. Tetapi kita tahu juga kejuruteraan itu pula ada juga cabang-cabang, macam contoh kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik, ada kejuruteraan mekanikal. Di universiti ini dia akan lebih bebas daripada sekolah menengah dan juga di matrik dan sebelumnya lah. Dari sudut memilih waktu kuliah, waktu kelas, seperti sebahagian universiti, mereka akan memberikan kebebasan kepada mahasiswi untuk memilih waktu kelas dan subjek mereka. Maksudnya mereka akan buat jadual sendiri. Tapi ada sebahagiannya tidak. Dia akan memberikan terus kepada mahasiswa tersebut jadual tersebut. Bergantung kepada mahasiswa dan mahasiswa itu sendiri bagaimana caranya untuk memenuhi unit ataupun kredit yang telah ditetapkan oleh universiti untuk bergraduasi. Macam aku sendiri pada tahun 1 dan tahun 2 memang akan ada banyak kelas, banyak kuliah dan juga banyak tutorial lah bagi sebahagian mahasiswa ada kelas tutorial. Tetapi bila dah masuk tahun akhir, tahun ketiga tu, lebih-lebih lagi SEM yang terakhir, jadi kuliah tu dengan kelas tu memang sangat lengang lah. Jadi daripada segi bebas ni juga boleh dikatakan kita faham lah universiti ni dia akan lebih bebas dari segi sosialnya, pergaulannya. Di sini jugalah akan adanya masalah-masalah sosial dan sebagainya lah. Itulah, itu memang maklum lah sebab sangat bebas di universiti ni. Kau boleh fikir bila nak balik bila, nak datang balik universiti bila, tak nak balik langsung boleh juga. Masuk keluar universiti pun bila-bila masa boleh sebab universiti buka 24 jam. Cara belajar di universiti ni sebenarnya sama saja. Dia ikut kepada individu lah bagaimana cara untuk belajar. Ada setengah orang tu dia suka pergi perpustakaan, ada yang suka buat latihan, ada yang belajar lalah minit, ada yang tak belajar, ada yang redha saja. Cumanya pada aku mahasiswa yang bagus adalah mahasiswa yang cuba untuk coursework sesuatu subjek untuk menampung markah peperiksaan akhir. Sebagai contoh, kebanyakan subjek di universiti ini mempunyai coursework sebagai contohnya 40%. Dan markah akhir peperiksaan 60%. Jadinya katakan kau cuba skor 30% coursework. Jadi di dalam peperiksaan kau cuba dapatkan 40% di dalam peperiksaan. Jadi 70% dah kira lulus dah. Kalau dapat lebih banyak lagi baik. Dan juga mengambil kira lah berapa banyak unit dan juga kredit bagi sesuatu subjek tu. Lagi banyak unit ataupun kredit bagi sesuatu subjek tu, lebih banyaklah pengaruh yang akan bagi kepada markah dan pointer akhir. Kalau macam aku, subjek studio aku memang 100% coursework dan juga unit pun sangat banyak lah. Kalau markah tersebut ke laut lah semua pointer-pointer tu mungkin boleh membawa kepada kegagalan. Selain kita banyak melibatkan diri dalam akademik belajar juga, kita boleh juga melibatkan diri di dalam aktiviti kurikular, lebih-lebih lagi kelak dan persatuan lah. Daripada persatuan yang kita sertai itu, persatuan tersebut juga akan mengadakan banyak program-program yang boleh kita sertai. Program-program tersebut mempunyai mata merit. Di universiti aku ni orang panggil MyCSD lah, ataupun kalau macam UPSI orang panggil MyCAT. Mata merit tersebut sangat penting untuk bergraduasi sebagai salah satu kriteria untuk bergraduasi bagi setengah universiti. Mata merit itu juga sangat penting bagi mahasiswa untuk mendapat tempat untuk duduk di asrama universiti ataupun kolej kediaman desa siswa lah. Jadi kalau lah anda tidak cukup mata atau merit, jadi anda tak layak duduk di asrama, di kolej kediaman, jadi anda akan duduk
di luar lah, kenalah menyewa di luar, jadilah budak pentas. Kelab dan persatuan ini juga adalah pentas yang sangat baik untuk korang mengasah bakat, lebih lagi bakat kepimpinan dan juga soft skill, bagaimana untuk berinteraksi dengan rakan-rakan, bagaimana untuk menguruskan program, bagaimana untuk menjalankan aktiviti. Universiti di Malaysia ni kita kena perlu faham, ada universiti awam, ada universiti swasta. Universiti awam ini selalunya telah pun ditanggung oleh kerajaan lah kos pengajiannya, jadi tidaklah terlalu banyak pembiayaan kos pengajian lah, seperti kau nak buat tugasan-tugasan, assignment ke, ataupun makan ke, kos penginapan. Pilihannya adalah salah satunya akan ambil PTPTN ataupun ambil beasiswa lah, ambil pinjaman mungkin pinjaman daripada MARA ke, pinjaman daripada JPA ke, dan yang paling dekat sekali adalah daripada FAMA, Father Mother. Memang di universiti ni memang banyak pakai duit, jadi mahasiswa perlu bijak berbelanja, perlu bijak mengatur kewangan. Janganlah orang kata di peringkat universiti ni kita terlalu hipster, terlalu orang kata bermewah-mewah, sedangkan kita masih lagi tidak berkerjaya, masih lagi tidak dapat menjana pendapatan. Jadi waktu ini adalah waktu untuk kita berjimat cermat mengatur kewangan. Di peringkat mahasiswa di universiti ni lah peringkat yang sangat baik untuk mahasiswa-mahasiswi untuk belajar cara menguruskan kewangan. Sebagai contoh, bagaimana untuk menjana kewangan, cara untuk menyimpan duit, supaya ilmu-ilmu ini dapat digunakan bagi menghadapi alam pekerjaan yang lebih mencabar daripada alam universiti ini. Dah macam ceramah agama pula kan. Nampak macam konsultan juga, konsultan kewangan pun ada juga kan. Kepada mahasiswa-mahasiswi dan bakal mahasiswa-mahasiswi, saya ucapkan semoga berjaya. Siru ala barukatillah, insya-Allah.